Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah diwawarkan, dimaklumkan kepada tuan-tuan sekalian, insya-Allah sebentar lagi kita akan diperdengarkan sebuah ceramah khas daripada yang berbahagia mufti kita, Sahibus Samaha, Ustaz Dr. Mat Fatris Bakaram. Dengan ini tanpa membuang masa, saya serahkan mikrofon ini kepada Tuan Mufti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Terima kasih Ustaz Maaz. Terima kasih juga kita ucapkan kepada imam dan khatib kita pada hari ini, Ustaz Muhammad Nuzhan. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia nikmat Allah curahkan kepada kita. Allah tetapkan hati kita dengan keimanan terhadapnya. Allah masih lagi mengurniakan kita kelapangan, kesempatan, kesihatan tubuh badan sampai dapat kita hadir bersama melaksanakan tanggungjawab dan kewajipan kita setiap hari Jumaat mendirikan salat bersama. Mudah-mudahan Allah terima ibadat kita dengan sebaik-baik penerimaan. Mudah-mudahan dengan ini Allah sediakan untuk kita semulia-mulia ganjaran di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, khutbah hari ini mudah-mudahan alhamdulillah menjadi panduan kepada kita semua dalam meneruskan kehidupan sebagai hamba-hamba Allah yang mencari keredaan dan kasih sayang Allah. Ada satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan, di kalangan umat yang terdahulu pernah hidup seorang lelaki yang penuh melakukan dosa dan kemungkaran. Apa sahaja kejahatan yang ada, dia pasti pernah melakukannya. Bergelumang dengan dosa, bergelumang dengan maksiat. Sampailah satu masa dia berpesan kepada keluarganya. Dia kata, nanti kalau aku mati, bakar sahaja mayat aku. Loh, kenapa Pak? Orang mati kan ditanam. Menurut tafsiran para ulama, mereka mengatakan bahawa lelaki ini merupakan salah seorang daripada kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel kan berpegang dengan kitab dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan kita tahu golongan Bani Israel ini macam kita juga, kalau meninggal dunia wajib ditanam, tak boleh dibakar. Jadi keluarganya heran, kenapa Pak? Mintanya kok lepas kalau mati nanti dibakar tubuhnya, mayatnya. Maka diberitahu kepada keluarganya, mudah-mudahan kalau dibakar ini Allah tak akan dapat menghimpunkan balik tubuh aku. Sebab kalau Allah boleh himpunkan tubuh aku, dihidupkan balik aku ini, nescaya aku ini akan diberikan azab dan siksaan yang tak pernah Allah berikan kepada orang lain. Maknanya apa? Jahat-jahat dia tahu juga takut dengan azab Allah. Pikirnya dia, kalau mati dah dibakar, hancur jadi abu, mudah-mudahan Allah tak boleh hidupkan dia balik. Bila Allah tak boleh hidupkan dia balik sebab dah hancur jadi abu, mudah-mudahan Allah tak azab dia. Sebab kalau Allah azab dia, dia mengatakan Allah akan siksa dia dengan siksaan yang tak pernah Allah siksa orang lain. Begitu sekali tuan-tuan. Lalu dijalankan, dilaksanakan, ditunaikan permintaannya sampai masa ajal dan maut datang. Mati orang ini, dibakar hidup-hidup, dibakar tubuhnya sampai hancur. Tapi dengan kuasa Allah ya. Kalau Allah kata setiap manusia selepas dia mati itu akan dibangkitkan kembali, pasti akan dibangkitkan kembali. Biar hancur dah jadi abu sekalipun,
biar abu itu ditabur di laut, di 7 lautan sekalipun, kalau Allah berkata akan aku bangkitkan kembali, akan Allah bangkitkan. Nak dijadikan cerita, selepas kematiannya Allah hidupkan dia balik dan Allah bertanya, wahai fulan bin fulan, kenapa kamu buat seperti mana yang kamu pesan ini? Kenapa kamu minta tubuh kamu itu dibakar? Maka dia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku pesan yang demikian sebab aku takutkan kepadamu. Sebab aku takut kepadamu ya Allah. Sebab itu aku minta tubuh aku, jenazah aku, mayat aku dibakar sahaja ya Allah. Tuan-tuan, agak-agak apa siksaan yang Allah berikan pada orang ini agak-agak? Nombor 1, sepanjang hidup penuh dengan dosa dan maksiat. Nombor 2, pesan kalau mati jangan ditanam, suruh bakar. Dah double dah tu dosanya. Nombor 3, kalau dari segi akidahnya, kalau adalah kita dengan kita, kawan kita yang mengatakan, aku ingat Tuhan tak boleh bangkitkan aku balik lah kalau dah campak jauh-jauh, satu kat ujung sana, satu tangan kat ujung sini, kepala kat timur, kaki kat barat. Agak-agak orang macam gini akidahnya kita kata akidah apa? Orang tak beriman dengan kuasa Allah kan? Tempatnya syurga ke neraka? Kalau orang tak yakin dengan kuasa Allah, kan kufur, tak dikira beriman. Kita akan cakap apa? Orang ni masuk neraka lah, ya kan? Tapi dalam hadis tersebut dikhabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa lelaki ini yang mengaku dia itu takut kepada Allah, akhirnya Allah masukkan dia ke dalam syurga. Allah. Nanti dulu tuan-tuan ya, jangan cepat sangat. Wah baguslah macam gini. Senang kita nak masuk syurga, buat dosa macam mana pun asal kita cakap kita takut dengan Allah, garanti masuk syurga. Jangan cepat-cepat tuan. Hadis ini saya sebut berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak menunjukkan bahawa bagaimanapun hidup seseorang itu, apapun laluan yang dipilih oleh seorang insan itu, akhirnya nanti yang putuskan sama ada dia masuk syurga ataupun tidak, siapa? Allah. Itu kehendak Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak ampunkan satu dosa, dosa syirik. Kalau sampai seorang insan itu sampai matinya syirik kepada Allah, Allah tak ampunkan. Tapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah ampunkan dosa selain syirik pada siapa yang Allah hendak. Itu keputusan Allah. Sebab syurga di tangan Allah, syurga milik Allah, bukan milik kita. Nah tuan-tuan, apa kena-mengena cerita yang saya sebut ini dengan khutbah yang tadi Ustaz Nuzahan sampaikan? Saya nak sebut tuan-tuan, ambil iktibar daripada hadis ini, bahawa hujung hidup seorang insan dan darjat kedudukan seorang manusia di sisi Allah itu hanya diketahui oleh Allah. Akhirnya dia di mana, baik ataupun tidak, balasan yang Allah berikan kepada dia itu hak Allah, bukan kita. Maka sebab itu dalam kehidupan dunia ini kita kena berjaga-jaga dan terus berhati-hati. Bila kita baca ayat Al-Quran cakap tentang dosa-dosa yang tertentu akan bawa seorang manusia itu campak dalam neraka, kita ambil peringatan itu untuk diri kita. Kalau kita baca hadis Nabi SAW yang mengatakan kesalahan ini balasannya seksa begitu, kesalahan yang begitu pula mungkin seksaannya begini. Kalau ada hadis itu kita dengar daripada Rasulullah SAW, jadikan peringatan untuk diri kita, bukan jadikan kayu ukur untuk menghakimi orang lain. Kita dengar tentang sesuatu azab, sesuatu siksaan dijanjikan untuk sesuatu dosa dan kemungkaran yang tertentu, mudah-mudahan kita sendiri jadi takut, tak berani buat dosa itu. Tapi jangan kita jadikan itu untuk mengutuk, menghina, mencaci macam yang khutbah tadi sebutkan terhadap orang lain. Sebab seburuk-buruk mana pun seorang itu hidupnya pada zahir pandangan mata kita, hujung hidupnya kita tidak ketahui. Sama macam kisah seorang wanita kan yang selalu kita dengar,
masa hidupnya melakukan zina, seorang wanita pelacur. Tapi kata Nabi, ada orang wanita seperti ini yang akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Kenapa? Sebab beri minuman kepada kucing yang kehausan. Allah. Begitu sebaliknya, yang kita sebut tadi kisah orang yang masa hidupnya jahat, tapi hujung hidupnya diberikan nikmat kurniaan oleh Allah. Maka jangan kita ini mengutuk, menghina seseorang sebab kita tak tahu hujung hidupnya di mana. Dalam masa yang sama, kalaupun kita merasakan diri kita ini baik, alhamdulillah, jangan cepat-cepat kita berpuas hati. Terus minta perlindungan daripada Allah supaya Allah tetapkan kita pada keimanan sampai hujung nafas kita. Satu masa, satu kisah lagi tuan-tuan. Ada seorang lelaki. Pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat nak memasuki medan pertempuran menghadapi musuh. Jadi Nabi kata dengan satu orang ni yang nak ikut dengan tentera nak masuk menghadapi musuh, Nabi kata, dia ini masuk neraka, kata Nabi. Ni belum perang, belum mula pertempur lagi. Nabi kata, dia ini fulan bin fulan, aku tengok dia masuk neraka. Nah, bukan maknanya Nabi tahu benda yang ghaib. Bukan maknanya Nabi yang tentukan seseorang itu masuk neraka ataupun tidak, tapi berdasarkan pemakluman yang didapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata fulan bin fulan ini masuk neraka. Sahabat hairan. Ya Rasulullah, mana kita tahu dia itu seorang yang akan masuk neraka? Kita belum lagi, dia belum sampai hujung hidupnya pun. Lalu kemudian pertempuran pun berlaku. Dalam pertempuran itu, ya Allah, dia bertempur dengan penuh berani, menghadapi musuh tak takut pun kalau nyawanya melayang. Sampailah akhirnya bila habis pertempuran berlaku, tuan-tuan, rupa-rupanya sahabat yang seorang yang Nabi kata dia akan masuk neraka ni didapati cedera parah. Cedera. Mungkin terkena tikaman ke senjata daripada musuh. Sahabat-sahabat bertanya dengan Nabi, ya Rasulullah, ni sahabat kita ni, Tuhan kata masuk neraka, betul ke ya Rasulullah? Sedangkan dia dah ikut berjuang, bermati-matian, menghadapi musuh dengan penuh keberanian. Rasulullah, sampaikan dia cedera begitu sekali. Nabi kata, dia masuk neraka, kata Nabi. Lalu akhirnya nak jadi cerita, sebelah malam, dalam keadaan dia tercedera yang begitu parah, dia tak tahan menanggung kesakitan daripada cederanya, tuan. Sakit sangat, bisa sangat, tak tahan, tuan. Apa dia buat? Sebab tak tahan daripada cederanya tadi, bisa sangat dia buat keputusan untuk membunuh dirinya. Tak boleh tahan, bunuh diri. Lalu perkara itu jadi sebutan para sahabat esoknya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, dengan itu aku menyaksikan bahawa aku ini benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Nabi benar dapat wahyu, isyarat daripada Allah, benar menunjukkan manusia itu. Walaupun masuk medan perjuangan, walaupun sanggup bermati-matian menggadai nyawa menghadapi musuh dalam pertempuran, walaupun sampai cedera parah kesakitan, rupa-rupanya itulah hujung hidupnya yang dikhabarkan kepada Nabi. Masuk neraka. Kenapa? Sebab tak tahan menanggung kesakitan sampai membunuh dirinya pada waktu malam. Subhanallah. Tuan-tuan, peringatan kepada kita. Kita sendiri yang dah pergi haji mungkin 8 kali, yang dah umrah tiap-tiap tahun, yang selalu datang masjid, tuan-tuan, yang jadi mufti ni lagi belum tahu besok lusa apa berlaku pada diri kita. Hari ini yang kita ini mungkin melihat orang itu jahat, orang ini buat kemungkaran, orang itu jauh daripada agama Tuhan, kita pun merasakan dia masuk neraka, dia masuk neraka, dia masuk neraka. Kita merasakan diri kita selamat. Akhirnya kita tak tahu besok lusa sama ada kuat ke tidak kita menahan godaan, sedangkan iblis tidak akan pernah berputus asa untuk menghasut kita melakukan kemungkaran dan mendapatkan kemurkaan daripada Tuhan. Sebab itu, kalau tadi dalam khutbah yang Ustaz Nuzhan sampaikan ada menyebut ayat dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun. Wahai orang beriman, jauhkan diri daripada banyak sangka buruk,
kerana sebahagian daripada sangkaan-sangkaan itu adalah berdosa di sisi Allah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan ada orang yang mengumpat satu dengan yang lain. Ini sangka buruk, mengumpat, datang daripada mana? Datang daripada hati yang melihat orang lain salah tapi diri sendiri itu bersih. Bahaya tuan. Ini namanya ujub. Ini penyakit namanya ujub. Melihat orang lain jahat, kita baik. Lihat orang lain kotor, kita bersih. Lihat orang lain jahil, kita pandai. Lihat orang lain itu dalam perjalanan masuk neraka, melihat diri kita dah terjamin masuk syurga. Jangan. Bila kita lihat orang buruk itulah kita mula sangka buruk. Kita pun menyampaikan cerita tentang dia mengumpat. Sebelum ayat itu ada ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa an yakunu khairam minhum. Orang beriman, jangan ada satu kelompok mencerca dan mempersendakan sebahagian orang yang lain. Kemungkinan yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairam minhun. Jangan ada segolongan orang wanita yang mengejek sebahagian wanita yang lain. Mungkin wanita yang diejek itu lebih mulia di sisi Allah daripada yang mengejek. Dan ini yang banyak berlaku kan. Khutbah tadi cakap tentang media sosial, tentang internet, tentang adab dan etika kita bermasyarakat. Kita melihat pada hari ini kita gairah tuan. Benda baru. Dulu kita nak mencaci orang, nak menghina orang sembunyi-sembunyi. Cakap bisik-bisik. Kita nak cerita hal orang pun dengan kawan-kawan rapat kita aja. Kita cari masa yang orang lain dah tidur supaya tak dengar, pasal kita tahu kita nak mengumpat orang, kita nak mencaci orang. Kita cari tempat pun kalau kat kedai kopi tu yang ujung-ujung belakang tembok supaya orang lain tak dengar. Sekarang kita kalau nak mengata orang, nak mencaci orang, nak menghina orang, Allah, walaupun konon-konon kita rasa kita seorang diri dalam bilik tengah malam tak ada orang lain, tapi kita picit butang aja satu dunia baca penghinaan yang kita lontarkan kepada sahabat kita sendiri. Macam mana ni tuan? Kita lihat ya, sambungan ayat tadi kan Allah dah kata dalam surah Al-Hujurat, jangan ada orang hina yang lain, sebab yang dihina mungkin lebih mulia lagi daripada yang menghina. Allah sambung kata apa? Wala talmizu anfusakum. Jangan kamu menghina diri kamu sendiri. Tuan-tuan, cuba kita faham ayat Allah ya. Allah kata tadi, jangan ada satu golongan hina golongan yang lain. Mungkin yang dihina lebih baik daripada yang menghina, betul kan? Baik lelaki, baik wanita. Kemudian Allah kata, jangan kamu menghina diri kamu sendiri. Wala talmizu anfusakum. Jangan kamu hina diri kamu sendiri. Tuan-tuan, cuba kita tanya diri kita, ada tak antara kita ni orang yang nak hina diri sendiri? Ada? Masuk akal tak? Tak masuk akal. Mana ada orang nak maki diri sendiri depan orang lain? Mana ada orang nak mencaci diri sendiri? Mana ada orang nak menghina diri sendiri? Tak ada. So what does this ayat mean? Apa maksud ayat Allah ni? Allah kata jangan caci diri sendiri, jangan kamu hina diri sendiri. Apa maksud dia? Maksudnya ialah seperti mana kata Nabi SAW dalam hadis yang semua orang selalu dengar. Nabi kata, orang Islam dengan orang Islam tu kan bagaikan satu tubuh. Betul tak? Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahri wal humma. Kalau ada seorang insan, satu tubuh badan, kalau ada satu bahagian tubuh tu sakit, yang badan lain pun sampai tak boleh tidur malam, bisa kesakitan. Satu tubuh. Orang Islam dengan orang Islam itu bagaikan satu tubuh, satu badan. Allah nak beri isyarat kepada kita yang tadi satu golongan menghina golongan yang lain, itu sebenarnya hina diri sendiri. Sebab yang namanya orang beriman dengan orang beriman itu bagaikan satu badan, bagaikan satu tubuh. Kalau lidah ini mencaci, mengatakan apa longkor tangan tak guna satu sen, caci tangan. Bermakna kan caci diri sendiri. Tangan dengan lidah ni milik satu tubuh yang sama.
Dan ini yang berlaku tuan-tuan. Pada hari ini bila kita melihat, bila kita tidak memahami adab, bila kita tidak mengambil berat tentang akhlak, bila kita terlalu gairah sekarang ini, satu zaman, satu era, satu masa di mana kita ini diberikan kebebasan nak cakap apa pun kita boleh cakap. Kalau kita takut malu kita cakap sesuatu orang lain kenal kita, kita pakaikan nama samaran. Kita letakkan gambar yang bukan gambar kita. Kita cakap apa orang tak kenal siapa kita yang berkata-kata. Allah Tuhan, Allah dah berikan gambaran sebenarnya bila kita menghina seorang saudara, kita ini menghina diri kita sendiri. Sebab itu dalam masyarakat kita, jangan ingat ini bukan geng aku. Dia itu orang lain, kumpulan lain. Memang bodoh dia tu, geng kita pandai-pandai. Padahal kita sama-sama mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bergaduh satu dengan yang lain, bila kita menghina satu dengan yang lain, bila kita kata mengata satu dengan yang lain, kadang-kadang benda kecil aja. Kadang-kadang Liverpool dengan Man U je. Kita punya kutuk mengutuk satu dengan yang lain, tuan-tuan. Akhirnya yang hina siapa? Saya tanya. Kita menghina sahabat kita, kita menghina saudara kita. Yang terhina siapa? Yang akan ditertawakan namanya umat Islam ini seluruhnya. Tengoklah orang Islam ni, gaduh tak habis-habis. Yang itu pilih laluan itu, ni pilih laluan ini, padahal sama-sama nak berkhidmat, sama-sama nak buat kebaikan, sama-sama nak mengubah keadaan. Yang itu mungkin dia selesa nak bantu masjid, yang ini kata saya tak berkenan lah nak tolong masjid, saya lebih suka dengan persatuan. Yang nombor 3 pula kata, saya persatuan-persatuan ni pun saya tak main lah, saya suka jawatan kuasa bawah blok, kata dia. Ya kan? Saya nak buat kerja saya dengan kawan-kawan, tak ada persatuan masjid, tak payah, ni semua banyak politik, dia kata. Terpulang tuan. Tapi kalau satu kata yang lain, dia mengata yang dia hina yang dia, akhirnya lemah kita sama kita. Sepatutnya kita saling doa mendoakan, dengan doa kita mengharapkan bantuan kekuatan daripada Allah. Sebaliknya kita ganti doa itu dengan caci mencaci, hina menghina. Macam mana kita nak dapat rahmat daripada Allah? Macam mana saudara kita nak dapat rahmat daripada Allah? Akhirnya macam mana kita nak bantu masyarakat dan umat ini terus maju ke hadapan? Sedangkan kita hidup dalam suasana dunia yang sekarang penuh dengan masalah. Saya nak mengajak tuan-tuan, dan saya rasalah, saya tak pasti sama ada yang agak-agak dah senior macam saya ni, sampai sembahyang pun duduk atas kerusi je tadi tu, tak boleh jadi imam hari ni. Faham ke tak faham tentang social media ke Facebook, Twitter, wallahu alam. Tapi saya rasa yang kita ramai-ramai ni, kita hidup sekarang dunia social media. Kita hidup dengan berFacebook, bangun pagi, kadang-kadang belum sempat masuk bilik air, bangun bunyi alarm, matikan terus cek Facebook dulu. Masuk bilik air pun bawa lagi handphonenya, cek Facebook lagi. Keluar dah siap, dah pakai kain pelikat, dah pakai songkok, dah bentang sejadah, sebelum baca bismillah tengok sekejap lagi. Habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Arwah bapak tu terus pegang tasbih, kita terus pegang handphone. Facebook lagi. Tengah sarapan, Facebook lagi. Keluar turun blok nak hidupkan enjin kereta, sementara tunggu panas enjin sebelum jalan, tengok Facebook lagi. Baru jalan sikit berhenti traffic light, tengok Facebook lagi tuan. Allah. Kita gairah, tapi benda yang baru ini kita kena tangani dengan bijak, dengan penuh kematangan. Macam mana adab kita agak-agak? Apa budaya yang kita nak bentuk bila kita bersosial media? Sebab kalau kita tidak hati-hati, masyarakat kita akan jauh daripada pimpinan Allah Subhanahu wa taala. Macam yang Ustaz Nuzhan tadi sebut dalam khutbah sebagai tambahan kepada apa yang teks yang dah disiapkan, tentang orang muflis dalam khutbah yang kedua tadi. Muflis, bankrupt. Kita tak perasan tuan. Kenapa kita tak perasan? Pasal semua orang dah buat budaya jadi macam tu. Yang namanya social media, kita saling kutuk mengutuk, hina menghina, kita komen sampai orang kecil hati pun kita tak kisah. Muflis kita akhirnya tuan, na'udzubillah. Balik kepada Allah, pahala kita Allah pindahkan kepada orang yang pernah kita sakiti hatinya. Dah pindahkan, orang ni dapat pahala puasa kita, orang ni dapat pahala bacaan Quran kita, orang itu dapat pahala solat kita. Bagi tak cukup. Pahala kita sikit, ngumpatnya lebih banyak daripada ibadatnya, katalah ya.
Menghina orang menyakitkan hati lebih banyak daripada amal soleh kita. Apa yang berlaku? Dosa-dosa orang itu pula Allah pindahkan kepada kita. Lah, ibadat kita yang buat, dia yang dapat pahalanya. Maksiat dia yang buat, kita yang tanggung dosanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ini gambaran kalau kita lihat, kita tidak mahu berlaku dalam kehidupan kita pada hari ini. Tuan-tuan ya, sebagai peringatan kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri, hargai apapun pilihan seorang saudara kita untuk melakukan sesuatu kebaikan, insya-Allah ada balasan di sisi Allah. Jangan bila dia pilih sesuatu tempat, ruang, cara untuk buat baik, kita kata ini bukan cara aku, tak betul, jangan. Kita ada pilihan, kita dipersilakan. Macam saya katakan, nak berkhidmat di masjid, khidmat di masjid. Orang lain yang pilih nak khidmat dengan persatuan, dipersilakan, doakan dia. Yang tak nak pilih untuk berkhidmat mana-mana kumpulan, nak berkhidmat dengan kawan-kawan dia sendiri, cari derma, cari dana, salurkan kepada rumah anak yatim, kepada siapa ke, ayo dipersilakan. Yang nak membangunkan masyarakat dengan ilmu, dengan pengetahuan, curahkan bakti jadi tutor, katalah berikan tuition secara percuma, ataupun mereka yang bantu dengan apa pun bentuk, doakan semua. Sebab akhirnya yang menilai bagus tak bagus antara kita itu hanya Allah, bukan kita. Buang ujub itu. Apa firman Allah ya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 84. Kata Allah apa? Qul kullun ya'malu ala syakilatihi. Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka manusia ini semua, setiap orang, kullun, setiap orang ya'malu, beramal, berusaha, ala syakilatih, ikut laluan yang dia pilih. Ayuh tafaddal, silakan. Yang kamu nak pilih laluan ini untuk beramal, silakan. Yang pilih laluan ini untuk beribadat, silakan. Yang pilih jalan di sana untuk berbakti, silakan. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang buat ikut amalan yang dia pilih, silakan. Asal tak keluar daripada batasan agama sudah. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka sesungguhnya Tuhanmu yang mengetahui siapakah yang lebih baik pilihan jalan dan laluannya. Itu Allah saja yang tahu. Kadang-kadang kita ini mengata orang, menghina orang, sampai kita membenci sesama sendiri hanya kerana pandangan kita yang berbeza. Sama ada orang itu yang nak bekerja ikut saluran yang di bawah government ke, luar government ke, dipersilakan. Yang nak pro government ke, yang nak anti government, asal kalau sama-sama nakkan kebaikan, ini ikut cara je, dipersilakan. Itu nak ikut caranya, dipersilakan. Tapi yang namanya sama-sama masyarakat Islam, jangan hina-menghina, kutuk-mengutuk. Kadang-kadang jumpa pun tak nak beri salam. Kadang-kadang jumpa beri salam pun jawabnya macam nak tak nak, senyuman, jangan kata langsung memang tak ada. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Jalan. Orang nak tanya apa khabar pun tak sempat. Kadang-kadang nampak daripada jauh, dah lari dah. Kalau nampak kat shopping center tu, dah siap nak naik eskalator tangga bergerak, nampak orang tu kat sana. Nak naik, kita nak turun. Sanggup jalan, pusing cari eskalator lain. Namanya benci sangat. Padahal kalau kita lihat kadang-kadang sebabnya apa saja. Ini yang kita hendakkan biar kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini bersatu padu pada perkara yang banyak sangat kita boleh persetujui. Mana yang tak sama antara kita, tak apa, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang ya'malu ala syakilatih, buatlah ikut laluan yang dia pilih. Kemudian itu bila kita ini dalam bersosial media, kata Ustaz Nuzhan tadi, berhati-hati. Kadang-kadang kita ini menghina orang, kadang-kadang kita mengata orang, kadang-kadang kita pandang rendah pada orang, padahal puncanya maklumatnya tak betul. Orang cakap pasal dia sesuatu, kita pun baca tulisan dia, wah, kita pun jadi benci dengan orang tersebut. Padahal mungkin apa yang disampaikan tak benar. Satu kisah tuan, sebagai penutup. Kalau tadi kita dah cerita tentang orang yang masa hidupnya buat dosa banyak tadi kan,
yang pesan supaya dibakar. Kita dah kisah pasal apa tadi ceritanya ya? Pasal wanita yang masuk syurga dengan sebab beri minuman kepada kucing. Kita juga dah baca, dah dengar tadi kisah tentang apa ya? Tentang sahabat yang pergi ataupun orang yang ikut pergi berjuang sampai luka-luka. Tapi akhirnya betul seperti mana yang dikhabarkan oleh Nabi masuk neraka pasal dia tak tahan dengan kesakitannya sampai bunuh diri. Satu kisah yang terakhir. Satu masa Nabi SAW lantik seorang sahabat sebagai wakil pergi kat satu kampung untuk pungut zakat daripada orang kampung sana. Ini kampung siapa? Kampung Banil Mustalaq. Ada satu puak ni namanya Banil Mustalaq. Jadi Nabi lantik seorang sahabat namanya Al-Walid bin Uqbah radhiyallahu anhu. Al-Walid bin Uqbah. Orang kampung Banil Mustalaq ni tahu, dah dikhabarkan awal-awal bahawa nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hantar wakil untuk pungut zakat orang kat sana. Jadi orang Banil Mustalaq ni gairah, tak sabar. Wah, ada wakil Nabi akan datang kampung kita ni, special treatment ni. Ya, bukan kita yang pungut zakat kita bawa pergi pada Nabi. Nabi hantar orang untuk ambil zakat kita. Wah. Jadi kerana kesukaan, orang-orang kampung, orang-orang Banil Mustalaq ni pun keluar berada di pinggiran kampung mereka tu, tertunggu-tunggu, ternanti-nanti ramai-ramai, mana ni wakil Nabi yang dikatakan akan datang ke kampung kita. Jadi yang orang yang dilantik Rasul sallallahu alaihi wasallam yang namanya Al-Walid ni datang. Sampai satu tempat dia nampak Banil Mustalaq daripada jauh, ramai-ramai berdiri. Takut dia, tuan. Ni ada apa ni? Aku datang nak buat baik, nak pungut zakat. Ni macam nak kena pukul aku ni. Aku datang dengan niat baik, nampak macam Banil Mustalaq tak nak terima kedatangan aku, macam nak pukul, nak bunuh aku ni. Apa silapnya? Takut dia. Kerana ketakutan, kerana sangkaan dia yang tak betul, dia pun patah balik. Patah balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Nabi dia kata, "Ya Rasulullah, orang-orang Banil Mustalaq tak nak bayar zakat, malah semua tunggu nak bunuh aku, nak pukul aku," kata dia. Yang Banil Mustalaq pula dah daripada jauh, dah tunggu-tunggu, nampak ada satu susuk dah datang ke kampung dia, tapi patah balik. Banil Mustalaq rasa heran. Lah, kenapa tak jadi datang orang ni? Kenapa patah balik? Kenapa balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa Nabi tu benci dengan kita ke? Ada ubah keputusan ke? Ubah fikiran ke? Apa salah kita? Apa dosa kita? Nah, pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri baginda timbul perasaan marah. Marah kenapa? Marah sebab dengar ceritanya Al-Walid yang orang Banil Mustalaq nak pukul dia sebab tak nak bayar zakat. Nabi marah dengan orang kampung Banil Mustalaq. Hampir sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak siapkan satu pasukan pergi serang hukum Banil Mustalaq. Tapi pada waktu itu orang-orang Banil Mustalaq datang menyusul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang jumpa Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, kami minta maaf kalau kami ada buat salah. Kami tunggu ramai-ramai nak sambut wakil kamu. Daripada jauh kami dah nampak, dia patah balik. Apa salah kami ya Rasulullah? Apa dosa kami ya Rasulullah? Kenapa Tuhan ubah fikiran?" Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat juga dalam surah Al-Hujurat. Yang tadi ayat cakap pasal jangan mengumpat, surah Al-Hujurat. Ayat cakap pasal apa ni, jangan sangka buruk, surah Al-Hujurat. Ayat yang saya baca tadi tentang jangan menghina satu dengan yang lain, surah Al-Hujurat. Dalam kes ini Allah turunkan ayat juga ada dalam surah Al-Hujurat. Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, kalau ada orang yang fasik datang kepada kamu bawakan sesuatu cerita ataupun berita, periksa dulu, kata Allah. Siasat dulu, fatabayyanu, verify the facts first. Kalau tidak, antusibu qauman bijahalatin, takut-takut kamu melakukan sesuatu tindakan padahal maklumatnya salah,
kamu akan melakukan sesuatu penganiayaan terhadap orang yang tidak bersalah. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dengan itu nanti kamu akan jadi orang yang menyesal. Jadi Allah turunkan ayat. Turunkan ayat menegur siapa? Menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menegur si Al-Walid bin Uqbah tadi yang bawa cerita tak betul. Allah sindir, Allah tegur, Allah berikan sebagai pengajaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengajaran terutama kepada kita semua. Bila dapat sesuatu berita orang bawa, siasat, cari maklumatnya, betul ke tak betul. Bila dapat berita terus kita telan. Salah tak salah belakang cerita. Apa jadi? Kita sangka buruk. Bila kita dah sangka buruk, kita menghina, kita mengumpat, kita mencaci, kita mengutuk, kita mengintip-ngintip kesalahan orang, mencari-cari keaiban orang. Ini yang akan memecah belahkan masyarakat kita, tuan-tuan. Ada orang kata, sudahlah Ustaz, saya dah jelak dengar nasihat pasal social media, pasal Facebook. Alah, ni benda dah jadi budaya, dah trend Ustaz. Budak-budak sekarang duduk senang-senang, dah sudahlah. Kita just take it lightly, sudahlah. Ini dah budak-budak punya cerita, tuan-tuan. Urusan Facebook ini bukan cerita budak-budak sahaja.